nama nak tegakkan Al-Quran dan Sunnah. Okay? So, ini cita-cita kita, nak betulkan masyarakat. Sebelum kita pergi kepada masyarakat, negara, dunia dan univers Islam, ambil dulu sebuah rumah tangga sebagai medan latihan masing-masing. Sebab apa? Bila kita ada keluarga, segala teori dan idealisme yang ada dalam fikiran kita akan ditapis melalui pengalaman berkeluarga. Orang bujang, insyaAllah bukan yang kat Jepun ni lah, kat tempat lain kan. Orang bujang kadang-kadang tanpa tanggungjawab sebagai suami dan juga ibu bapa kepada anak-anak, selalunya mereka ini berfikiran yang tidak berpijak di bumi nyata. Contohnya dia baca, apa kesusah sangat orang ni nak faham Islam? Kalau dia kan, itu pun tak faham ke? Dia orang-orang belum kahwin. Tapi kalau dah kahwin, cuba kamu test kefahaman kamu tu untuk kamu bentuk isteri, suami dan anak-anak kamu. Barulah anda akan sedar dan faham proses untuk membentuk manusia tidak semudah yang dijangka. Maka kalau kita dah berkeluarga, keluarga itu menjadi latihan untuk merealistikkan kita. Dan kita akan bercakap dengan lebih berlatih. Dan bahawa sebenarnya membentuk manusia ini adalah satu seni. Dan memerlukan kepada ketekunan dan kesabaran. Macam air melekukkan batu. Kan? Okey. Maka asas sebuah keluarga ialah persoalan cinta tadi. Tetapi cinta ini kena didefinisikan dengan baik. Sebab kata orang kampung saya, what you see is what you get. Apa yang kamu tengok, itu yang kamu dapat. Kalau anda salah tengok cinta, anda akan dapat hasil yang salah. Macam satu couple UIA, dia kata cinta itu kurang, makin digaru makin sedap. Saya tengah duduk dekat kafe, tengah duduk makan, adalah dua orang sebelah ni, cubalah respect sikit. Ada orang tua kat sebelah ni pakai tayar, ada janggut lebih kurang ni, janganlah duduk khair dekat tepi meja sebelah ni kan. Biasalah cinta ni macam kurang, makin garu makin sedap. Ya Allah, jadi saya petik quotation ni, saya masukkan dalam ni kan. Antara tafsiran makna cinta yang ada pada setengah orang. Kalau kat Indonesia pula tak jawab soalan. Love is cinta. Tak jawab soalan. Love is cinta. Innama cinta huwal hub. Tak jawab soalan. Kan? Jadi sebenarnya cinta ni apa? Jadi saya nak terangkan cinta ni apa, payah. Sebab kalau saya cerita tentang hantu, senang sikit. Kan, hantu ni sebab anda tak pernah tengok hantu. So kaki saya dia nak cerita macam mana pun kan. Kalau kata, ustaz saya rasa hantu, itu hantu saya. Jadi cerita tentang hantu lagi senang daripada cerita tentang cinta. Sebab cinta ni semua orang ada pengalaman. Okay. Yang senangnya, jom kita tengok apa dia bukan cinta yang disangka sebagai cinta. Ini kita nak bagikan. Okay. Pertama sekali, kita nak bezakan di antara cinta dan keinginan memberi perhatian dan menerima perhatian. Ia juga bermula daripada masalah peruntuhan institusi rumah tangga. Saya sebutkan tadi, saya tidak faham mula-mulanya kenapa budaya couple semakin menular dekat universiti. Zaman saya pun banyak juga, biasalah. Tapi sekarang ni rasa banyak sangat. Sehingga kan saya pernah jumpa pelajar perempuan, mahasiswi yang mereka-reka cerita kononnya dia baru lepas putus cinta. Sebab takut rasa ketinggalan, sebab tak ada power. Jadi buat cerita baru lepas putus cinta. Maknanya pernah ada power kan. Padahal tak pernah jatuh cinta dan tak pernah pun cinta. Dan tak pernah pun ditinggalkan oleh powernya. Sampai ke tahap itu. Akhirnya bila saya fikirkan balik, dia berkait rapat dengan satu insiden yang berlaku. Contohnya, bagaimana seorang pendatang asing tanpa izin, dengan hanya SMS sebanyak 3 hari, dia boleh mengeluarkan seorang budak perempuan daripada sebuah keluarga dan dibawa lari. Macam mana boleh jadi macam tu? Calculation ni simple. Pendatang asing tanpa izin itu memberikan sesuatu yang tidak ada dalam keluarga perempuan itu, iaitulah perhatian, belayan dan kasih sayang. Maka ia menarik. Maka budaya couple yang tersebar di kalangan remaja, umur-umur sahabat-sahabat sekalian, sebahagiannya berpunca daripada kerana kurangnya kasih sayang dalam institusi rumah tangga. Maka jadi satu vacuum dalam diri, menyebabkan diri ini sangat mudah untuk tersentuh dengan perhatian. Dan timbul sikap suka nak menarik perhatian dan suka nak memberi perhatian. Kerana kekosongan yang datang daripada keretakan. Saya tak guna istilah keretakan sebab mungkin
mereka tidak define benda itu sebagai keretakan, tapi daripada something yang missing dalam sebuah rumah tangga. Sebab umur saya dengan umur anda mungkin tak jauh sangat beza, mungkin lebih kurang dalam 10 tahun lah beza kita. Tapi perbezaan masyarakat besar. Batch saya, kalau saya pergi balik ke sekolah rendah dan sekolah menengah, boleh dibilang di kalangan parents kami yang ibu bapanya adalah golongan profesional. Okay? Adalah pernah selama 12 tahun sekolah, ada kawan seorang anak doktor, katalah macam tu, ya? Seorang anak engineer, anak engineer tu ada masa seorang kan. Kebanyakannya orang biasa, kerani, habis cikgu sekolah dan sebagainya, biasa. Okay? Yang mana ibu bapa saya adalah terdiri pada mereka yang pada masa itu dengan traffic jam yang tidak begitu dahsyat di negara kita, dengan bebanan kerja yang tidaklah begitu teruk, yang tekanan ekonomi tidaklah begitu dahsyat, mereka sampai ke rumah pada pukul 6 petang kebanyakannya. Dan mereka ada masa dengan anak-anak. Tapi ramai di kalangan, kalau tidak anda sekalipun, kawan-kawan anda yang parents adalah professionals. Dan kalau tidak profesional sekalipun, orang yang buat dua kerja dalam satu masa. Orang yang sibuk kerja. Kalau kerja habis pukul 5 pun, kerana traffic jam, pukul 7 sampai rumah, 7.30 sampai rumah. Maka fokus dan perhatian yang diberikan kepada anak-anak terjejas, menyebabkan anak-anak kesunyian. Dan bila dia pergi ke kampus, kesunyian itu diterjemahkan dalam bentuk keinginan untuk menerima perhatian dan memberikan perhatian. Anda mungkin setuju, anda mungkin tidak setuju. Itu sekadar percubaan saya untuk cari jawapan. Kenapa jadi macam tu? Maka kalau sekiranya anda bercinta atas dasar ini, saya mengajak kita semua untuk analisa balik, apakah itu benar suatu cinta atau sekadar naluri inginkan perhatian. Kalau cinta, dia datang dengan perancangan, tanggungjawab dan sesuatu yang realistik. Tapi kalau datang kerana sekadar nak seronok-seronok saja, saya mencadangkan lebih baiklah dibeli seekor kura-kura hijau, bela dia elok, bagi makan dia elok, daripada dirosakkan anak orang lain dengan perhatian yang ingin kita berikan. Itu maknanya sajalah kurang kan, maknanya buat macam tu. So anda kena hati-hati. Saya sebut gini kerana saya hairan di dalam blog saya, saban hari, termasuklah semalam mendapatkan laporan daripada isteri saya kan, apakah yang berlaku di website kan, selama beberapa hari tak check ni kan, pelbagai email yang dihantar berterusan sifatnya, iaitulah luahan-luahan masalah kan, masalah dan semuanya berkaitan dengan communication, masalah hubungan, masalah dengan mak, masalah dengan ayah, masalah dengan pakwa, masalah dengan makwa. Dan bila dijawab soalan, kadang-kadang saya malas nak jawab. Saya kata sila baca artikel saya sekian. Ataupun delete terus kan, malas nak baca. Ada yang saya jawab, okey saya jawab. Okey, masalah ni agak rumit. Contohnya antara kes saya dapat, seorang hafiz dan seorang hafizah bersekedudukan dalam sebuah hotel dekat Kuala Lumpur, pelajar sebuah mahat tahfiz, cuma tak sampai berzina saja, tapi dah tidur sama. Kemudian rasa bersalah, email saya. Apa nak buat? Yang itu saya kena respon kan. Saya respon gini. Dan bila saya respon pula, kadang-kadang datang pula soalan kedua. Selalunya soalan kedua ini masuk dalam kategori ni. Dia menyambung, Ustaz, saya ni soalan yang kedua. Saya ni suka tengok cerita Cina. Adakah benda ni tak elok ya dalam... ada betul lah soalan ni. Malas nak jawab kan. Bila kena soalan gitu, saya malas nak jawab. Maaf diri kan. Jadi banyak benda di situ. Dan isteri-isteri yang berkahwin sanggup hantar email kepada saya, walaupun anonymous, of course, saya tidak kenal, tapi menceritakan kepada saya masalah rumah tangga, sampailah benda-benda yang mengaitkan, yang saya fikir tak pernah dia nak bincang benda ni dengan suami, kenapa dia terus bincang dengan saya secara eksplisit. Dan bila saya analisa balik, kadang-kadang email itu lebih kepada meminta perhatian, sehinggalah kemuncaknya akhirnya seorang menawarkan dirinya menjadi isteri kedua di Shockbox. Dia kata, susahnya nak cari orang lelaki yang baik akhir zaman ni. Saya secara ikhlas dia menawarkan diri saya untuk menjadi isteri kedua, Ustaz. Pak, saya delete tu. Tu saya tulis artikel tu yang telah menimbulkan banyak kontroversi, sampai sekarang tak settle lagi. Artikel yang bertajuk Bahagiakan Dirimu Dengan Satu Isteri. Kan, tajuk artikel tu lah. Kan, jadi ada bahasan itu. Masalah yang kritikal, anda boleh perincikan dalam dikit. Masa saya sepatutnya habis 10.45. Okay. Poin kedua yang mungkin bukan cinta tapi disangka sebagai cinta ialah soal keinginan, libido, keinginan seksual.
yang mana selalu diterjemahkan dalam bentuk seseorang memberikan alasan nak kahwin semata-mata kerana nak mengelakkan diri daripada zina. Okey. Memang salah satu daripada fungsi perkahwinan ialah untuk menyekat orang dan menyelamatkan orang daripada zina. Tetapi sebaik-baiknya janganlah kita justify nak kahwin semata-mata nak mengelak daripada zina. Sebab apa? Sebab tanggungjawab dan cabaran selepas kahwin lebih mencabar daripada sekadar berusaha mengawal diri untuk elak daripada zina. Kalau zina pun susah untuk dielakkan, ia menunjukkan betapa lemahnya jati diri kita dan tidak layaknya kita, khususnya lelaki, untuk menjadi ketua keluarga. Betapa you have a very weak self-control over yourself. Kalau sekiranya alasan ini diberikan oleh pelajar misalnya yang duduk di universiti yang sama, hari-hari jumpa dan sebagainya, eloklah kahwin daripada zina. It's okay, fine, okay, kita boleh justify, okay? Dan ada banyak kebagusannya juga. Tapi katalah contohnya, polis tak panggil sangat geografi dia. Katalah seorang dekat Hokkaido, pulau Hokkaido sana, seorang lagi di Fukuoka, kan, bandar kembar Ipoh, kan. Kalau anda masih tahulah sejarah ni kan, ya, Fukuoka ialah bandar kembar Ipoh pada tahun 1991 atau 1992 penyiaran dia. Seorang duduk Hokkaido, seorang duduk di Fukuoka, kan. Hokkaido pulau, bukan bandar, okey. Apa ni? Ustaz, saya kena kahwin kerana takut jatuh zina. Punyalah susah nak zina. Kan? Kena naik kereta api loncat daripada pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, naik pulak bas, naik kena, baru boleh nak zina. Punyalah susah nak zina. Macam mana boleh bagi alasan saya kena kahwin tu sebab saya takut elak daripada zina. Jadi, kalau macam dekat UK misalnya, seorang dekat Scotland, seorang dekat Southampton, kat selatan, nak naik kota bang 1 jam. Dia nak berzina, dia kena online, buka laptop online, buka website, tempuh tiket, lepas tu print out, lepas tu naik bas pergi airport, check in, tunggu dekat balai berlepas, naik kapal terbang, turun, jumpa pula immigration, naik pula bas, sampai di Pekan, baru boleh nak berzina. Wah, punya dah susah berzina. Dia tiba bagi alasan, oh, saya kena kahwin sebab saya nak elakkan diri daripada zina. Saya rasa nak je, payah mana. Bagi sedar sikit, kan? Tapi kalau of course lah, kalau hari-hari jumpa, of course lah, maknanya boleh dijustifikasikan. Okay? So point saya lah, kalau kita nak menimbulkan soal berumah tangga, pastikan cinta itu datang dengan pakejnya yang lengkap, iaitu cinta dan tanggungjawab. Okay? Maknanya kemahuan dan kesediaan untuk mengikut tanggungjawab. Okay, masa dah kan. In other words, hendaklah kita menjadikan perkahwinan itu seperti satu cita-cita. Anda bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera yang berjaya. Anda buat perancangan, study dulu SPM, ambil subjek ni, tak payah ambil subjek ni, ambil subjek ni, masuk gini, baca jurnal ni, buat gini gitu dan sebagainya untuk menjadi seorang engineer yang sukses. Maka jadikanlah rumah tangga juga seperti itu. Maknanya untuk menjadi seorang suami yang baik, untuk menjadi seorang ayah yang baik, buatlah persiapan. Baca buku, letakkan matlamat, jangan segan untuk menambah pengetahuan. Sebab tidak ada silibus yang mengajar kita untuk menjadi mak bapak yang baik, melainkan pandai-pandai sendirilah. Kursus kahwin tak ada, kursus kahwin semua cerita lucah je, kan? Tak ada apa yang banyak yang